Ulama katakan bahawasanya seandainya Allah Ta'ala ni tak beri dunia kepada kita, tapi Tuhan bagi Islam, bagi iman. Walaupun kita dunia, kereta berada, rumah berada, tak, boleh buat teduh je, duit pun tak berapa nak banyak. Tapi kalau kita ada Islam, ada iman, dan kita pegang sungguh-sungguh dengan iman tu, alhamdulillah, walaupun susah sikit atas dunia ni, mati saya rasa insya-Allah kita ni gembira sampai kekal dalam syurga selama-lamanya. Jadi apatah lagi orang yang Tuhan bagi harta, tapi dia guna harta tadi untuk akhirat, koho-koholah mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak-banyak manusianya Tuhan pilih kita untuk beriman. Jadi alhamdulillah, moga-moga iman kita tadi kita sentiasa baca. Jadi insya-Allah kita tengok masalah ni. Kita baca dulu. Nah, sebahagian orang ada kalanya membasuh leher semasa wuduk dan dirinya merasa yakin bahawa perkara itu termasuk sunnah, padahal perkara itu bukanlah sebahagian daripada sunnah. Jadi alhamdulillah, maknanya kita tengok, kita pun mungkin kita buat secara mana, insya-Allah lah kita cuba perbincangkan pandangan-pandangan daripada 2-3 pandangan daripada ulama-ulama. Mungkin tuan kitab kita dia memilih bahawasanya tidak sunnah. Bagaimana pula dengan pandangan-pandangan lain? Cuma lah ni hamba duk tengok-tengok tak ramai dah orang duk sapuh tekuk masa ambil wuduk, tak ramai. Jadi hak biasanya duk ambil hak biasalah, hak tak ada sapuh tekuk tu. Zaman kita budak dulu ramai juga hak ada sapuh tekuk tu. Setara mana pandangan kita baca habis dulu, lepas tu kita cuba tengok pandangan-pandangan lain pula. Ibnul Qayyim berkata di dalam Al-Huda, tidak ada satu pun hadis mengenai membasuh leher yang sah. Adapun hadis yang menyebutkan membasuh leher itu dapat menghilangkan dahaga. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syarah Al-Muhazzab, hadis ni maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis rekod lah. Tak? Dalam masyarakat kita pun banyak hadis-hadis maudhu', hadis-hadis yang direkod dan kita pegang kemah-kemih. Jadi alhamdulillah ada sebahagian ustaz-ustaz kita yang rajin buat dakwah, mana poster ke gapo sekurang-kurangnya boleh tolak amalan. Contohnya bila tiba Ramadan, puasanya biasanya akan diedarkan kepada kita kelebihan sembahyang tarawih. Malam pertama sembahyang tarawihnya boleh gani, malam keduanya boleh gani, malam ketiganya boleh gani. Waktulah kita duk pegang lama. Tapi alhamdulillah benda tu sudah tidak jarang benar dah diedarkan hari ni. Sebab benda tu merupakan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tak tahu sebab gapo disandarkan. Ada orang yang buat hadis ni kerana kepentingan puak masing-masing. Ada juga lagu tu. Jadi ada pun hadis yang menyebut basuh leher itu dapat menghilangkan dahaga. Imam Nawawi kata dalam syarah Muhazzabnya, hadis ni maudhu', rekaan, bukan daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita kena beringat jugalah. Kita nak sapa adakah benda ni hadis ke tak hadis. Ya supaya kita tafsir Quran, ya sama-sama berat ancaman dia. Kita menyandarkan suatu benda yang Nabi tak buat, walaupun niat kita molek, tak boleh juga. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan ke atas aku dengan sengaja, kata Nabi, maka dia kena cari dia juga tempat duduk dia dalam neraka. Bagaimana orang yang tafsir Quran dengan ikut kena cari dia juga tempat-tempat dalam neraka. Nampak sedap dah tafsir, nampak sedap dah syarah hadis tu, tapi kadang-kadang kita tak perasan, kita menyandarkan benda hak Nabi tak buat. Sebab bila sakut pahaut dengan Nabi ni, semua ada sebagai panduan kehidupan kita. Hatta Nabi dia pun
tak kata apa pun dikira sebagai hujah juga. Contohnya ikrar Nabi tentang makan dok. Nabi tak kata apa tengok sahabat-sahabat makan. Jadi itu menandakan tak ada larangan. Nah, cuma Nabi jadi ianya bukan daripada kata-kata Nabi. Di tempat lain mengatakan tidak ada yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun dalam perkara ini. Dan beliau juga berkata perkara ini bukan sunnah tetapi bid'ah. Kita tengoklah setara mana pula pandangan-pandangan yang lain. Begitu juga kalau kita nak tengok nak bahas sikit bagaimana di segi ulama-ulama Syafi'iyah. Ulama-ulama Syafi'iyah mana Imam Syafi'i, mana pengikut kepada Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah dalam mazhab Syafi'i. Pasal oleh kita ni, negara kita memilih untuk berpegang dengan mazhab Syafi'i. Jadi para ulama Syafi'iyah mempunyai beberapa pendapat dalam isu sapuh lahir. Antaranya ialah kita sebut sekali lagi Imam Nawawi rahimahullah dengan katanya para ulama Syafi'iyah itu sendiri berbeza pendapat dalam isu sapuh tekuk ataupun sapuh leher semasa berwudu. Banyak pendapat. Hak ni kata gini, hak ni kata gini, hak ni kata gini. Cuma dia kata aku simpulkan pendapat-pendapat mereka ni tentang isu sapuh tekuk ni ada 4. Ada 4 pendapat. Dia mengatakan lagu mana? Hukum dia setara mana? Pendapat yang pertama di kalangan ulama. Mana khilaf di kalangan ulama tak apa, bukan di kalangan juhalat. Nak kita ni tak layak nak khilafnya. Nak kita nak buat hukum dia. Ulama dia ada pandangan-pandangan dia, hujah-hujah dia. Pertamanya, pandangan yang pertama yang disimpulkan ialah disunatkan menyapu leher dengan air yang baru. Air baru suku cakap, bukan kata ambil daripada bekas. Ada pendapat setengah ulama kena ambil air lepas basuh air telinga ke, ambil bekas itu. Tapi pendapat pertama ni ambil air baru pula, supaya ambil wuduk biasalah, ambil air baru tu. Tak kita sapu. Disunatkan sapu tekuk kita, leher kita dengan air yang baru. Ianya merupakan pendapat siapa? Pendapat Abu Al-Qasim Al-Furani Asy-Syafi'i. Pandangan ini hampir sama dengan pendapat Al-Qadhi Husain. Cuma Al-Qadhi Husain ni berpendapat bahawa disapu leher atau tengkuk itu dengan air basuh kedua telinga. Hak Qadhi Husain kata sunat juga, tapi ambil air hak bekas basuh telinga dah, tak sunat ambil air lain. Ambil air itu lah. Tak. Tapi kalau hak pertamanya menyebut bahawasanya ambil air baru. Jadi asal mana kesimpulan kita nak buat sunatlah bagi pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua digalakkan dan tidak disebut ianya disunatkan. Ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Al-Mutawalli Asy-Syafi'i. Digalakkan tapi tidak disunatkan. Kadang-kadang kita tak tahu buat apa kan. Kita biasa kalau kita baca contohnya setengah-setengah bab mengambil wuduk, masa baca kitab Fathul Mu'in, syarah dia I'anatul Talibin, dalam tu dia sebut digalakkan ataupun disunatkan untuk meminum air daripada bekas wuduk. Ada dalam tu, dalam kitab I'anatul Talibin tu 40 sunat. Rupa-rupanya kita tengok tak bomo selama ni kan dia bomo ni kena mandi air 7 kolah. Air 7 kolah. Jadi dia tak tahu asal mana kan. Tapi dalam kitab ni menyebut bahawanya sunat. Dia kata kita minum air daripada bekas basuh wuduk. Wallahu a'lam lah. Mungkin ada nas-nas dia yang lain yang kita tak nampak sebab apa dia berujah kita. Kalau kita dari segi akal kita air kotor. Ya sebenarnya air bekas basuh ni banyak kelebihan-kelebihan dia, mungkin kita tak tahu setara manalah. Pasal air basuh wuduk tadi. Jadi mana dalam i'anatul talib. Dan dalam i'anatul talib juga sebut bahawasanya bila kita ambil air semaya kan nak menghilangkan was-was kita,
Dia kata sunat kita merenjis-renjiskan air pada pakaian kita. Sebab apa tu? Sebab bila kita nampak ada kasih air, ayah aku renjisan ni. Dia nak menghilangkan kita daripada perasaan was-was. Perasaan was-was kan. Kita ni kadang-kadang kita orang Melayu kita kalau nak tasawuf nak suruh khusyuk semaya, kita akan semaya lambat-lambat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat kerana kita nak was-was. Tapi ada juga sebahagian tempat di kalangan ulama-ulama misalnya di Tarim, Yaman. Pok-pok ulama mereka sini dan menjadi uruh di masyarakat di sana semaya cepat. Sebab apa? Dia tak sewi ada ruang untuk tidak khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Derah dia. Lepas wisal assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah. Suruh lega. Kadang-kadang kita nampak je khusyuk. Allahu akbar. Lama kono-kono khusyuk tapi bila kita galik lama tu banyak benda yang kita ingat. Itu pendapat yang pertama tadi. Pendapat yang kedua. Adapun yang ketiga digalakkan menyapu dengan lebihan air basuhan kepala dan telinga pula. Ini adalah pendapat Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Digalakkan juga. Cuma ni lebih kepada ambil lebih air lebihan basuhan kepala dan telinga. Saya ulama Syafi'iyah belaka ni. Nah. Keempat, adapun yang keempat, perbuatan ini tidak disunatkan dan tidak pula digalakkan. Antara tokoh Syafi'iyah yang berpegang dengan pendapat ini adalah Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala. Pendapat yang keempat. Jadi mengikut guru kami daripada empat pendapat tadi. Bukan hamba sendiri terjeh ni. Mengikut pendapat guru kami, bahawasanya pendapat yang keempat ini adalah yang lebih dekat, yang lebih tepat. Oleh kerana itulah ianya tidak disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan tidak juga disebutkan oleh para ashab kami yang terdahulu. Bahkan amalan tersebut tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitulah. Mana di segi hukum dia nak basuh, kalau kita masih lagi nak berpegang kepada sunnah, peganglah, cuma jangan kata benda tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma digalakkanlah. Kalau sunnah menjadi sunnah daripada Nabi pula. Jadi atas kita lah. Balik kita pilih hak tidak sunnah lah daripada pendapat yang dipilih oleh guru kami di sini, bahawasanya pendapat yang keempat. Bagaimana daripada hadis-hadis pun tidak sabit. Yang mana dari buku kita ni pun bahasanya Imam Nawawi ta'liqnya ianya adalah hadis maudhu', hadis yang dikatakan reka semata-mata. Jadi itulah hak jelas di segi pendapat basuh leher. Yang ke-13. Yang ke-13, sebahagian orang Islam meyakini bahawa di antara perkara sunnah adalah tidak mengeringkan air, yakni kesan daripada wuduk yang ada di badan. Padahal perkara itu hukumnya hanyalah mubah. Sesiapa yang ingin mengeringkan tidak mengapa, dan siapa yang ingin meninggalkan juga tidak mengapa. Tak ada masalah berlaku. Para pengikut mazhab Imam Hanafi, At-Tauri, Malik dan Imam Ahmad berpendapat diperbolehkan mengusap dengan sapu tangan dan sejenisnya setelah bersuci. Bahkan perkara itu termasuk adat yang baik. Apa tu? Pasal kita bimbang-bimbang, kadang-kadang kita naik ngap berjeruk gitu, takut-takut mengganggu orang di sebelah. Gapo semua tu dengan naik dengan basah. Kita sokong gitu. Dia banyak, dia melibatkan kadang-kadang menyakiti orang. Tak boleh juga. Baik kita pilih, kita kering-keringlah sikit. Kalau nak suruh tinggal pun, kalau ada hak sikit-sikit tu tak apa. Kalau hak basah benar tu, tak sangka air setengah orang patut sapu nyonggi basah ni jadi berjeruk. Jadi pendapat yang masyhur
Menurut pengikut mazhab Syafi'i ialah disunatkan tidak mengeringkan anggota badan. Dikatakan bahawasanya perkara itu mubah, dikatakan pula sunnah. Jadi secara ringkas dapat disimpulkan bahawa dua perkara itu sama, mengeringkan ataupun tidak hukumnya sama. Jadi tak ada masalah. Dalam bab ni kita tak perlu bala. Hak suruh nak pilih tak usah kering tak ada masalah. Hak nak pilih nak kering pun tak ada masalah. Cuma kalau tak usah pilih hak kering tu, kita tengoklah suasana di sekitar kita. Kalau basah tu tidak berat sangat, tak ada masalah. Kalau basah tu berat sangat, baik keringlah. Tak. Sehingga kita membasahi kawasan-kawasan sekitar kita untuk kita solat. Tu yang ke-13. Yang ke-14 pula, wuduk sebelum mencuci kedua tangan. Tangan kita ni dah. Biasanya tangan kita ni kita buat guna, buat sapu, buat gapo tu. Ini termasuk kesalahan yang berleluasa dalam kalangan orang Islam. Yakni bahawa salah seorang daripada mereka apabila bangun dia terus berwuduk sebelum mencuci kedua tangannya, ataupun memasukkan kedua tangannya ke dalam bekas yang digunakan untuk wuduk sebelum mencucinya. Nombor baru kita hari ni pun keping supaya basuh tangan dulu, nak pegang, nak gapo. Dalam Islam sendiri pun kalau kita tidur malam Nabi kata bila bangun pagi tu, sebelum nak jamuh makanan, nak gapo semua, basuh tangan dulu. Sebab kita tak tahu, tak tahu di mana bermalainya tangan kamu. Tak tahu kita di mana bermalai tangan kita. Lalu ada seorang sahabat, nak bermalai mana tangan kita? Duduk situ ya. Jangan tebing ni Nabi ni. No, Nabi royak ni hanya canggah boleh. Tak wali pun kadang-kadang canggah ni berat. Ambil ingat masa duduk nadah dengan babo di Mekah. Ada seorang hamba Allah ni, dia tengok seorang hamba Allah ni duduk tidur. Nampak macam hina lah apa. Dalam hati dia ni mari, apa duduk tidur sini. Kawasan Masjidil Haram. Tiba-tiba buta mata. Kelah tak guru juga ni. Di cerita dia bapa tak guru hamba, kelah tak guru juga. Buta mata dia. Padahal mana boleh jadi cerita dia pun ceritalah kepada sains-sains yang ngaji sekali ke apa semua tu kan. Boleh jadi masa aku lalu tadi seorang hamba Allah, aku terdetik dari hati kata apa pasal tidur lagu ni gini. Lepas ada tu buta mata. Jadi maka Tok guru hak lain sebut kata Tok wali ni kena sedekah Fatihah kepada dia. Baca Fatihah lah kalau boleh 100 kali, nak minta niat pahala biar Tuhan sapa pahala pada dia. Dia pun baca. Alhamdulillah kembali balik pandangan mata dia. Itu kelah Tok wali. Pasal tu istihadah kan. Siapa yang memerangi wali ku, nescaya aku keperang dia. Jangan menyakiti wali-wali Allah. Kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi Nabi bila bangun pagi tu, bangun lepas daripada tidur tu, jangan jamuh makanan selalu, sebab kita tak tahu di mana bermalainya tangan kita. Nak bermalai mana? Bangun pagi esok tangan dia masuk pas dalam punggung. Masuk. Nak lagu mana? Tu nak ayatnya. Tu Nabi. Ada sakit lagi. Orang beken. Orang beken ni tak boleh tegur. Orang beken duduk hospital apa beken lagi. Tak, orang debel kan, kita pergi hospital, patah kaki dia. Naik motor kena tepuh kat orang, dah debel sangat, orang tepuh, patah kaki. Kita pergi ziarah dia, kita kata, debel patah kat kaki ni. Kakak ni aku sepak. Ya kakak dia tu patah dah kaki tu gatal tu, nak sepak orang lagi. Ya orang beken dia. Dia tak khabar kaki dia dah gatal. Aku sepak kan ni. Mulut begitulah orang dah berjalan muda. Alah tua ni tak cakap dah mulut beken lagi. Siapa nafsu kita tak tua, muda sama nafsu kita. Nafsu muda sama. Ni Nabi, apa tak lagi Nabi tak boleh lah. Maknanya
Nabi kata yakni bahawa salah seorang daripada mereka apabila bangun dia berwuduk sebelum mencuci kedua tangan. Maka itulah tak cuci dulu tangan dia. Ataupun memasuk kedua tangannya ke dalam bekas yang digunakan untuk berwuduk sebelum mencucinya. Ini alhamdulillah kita kalau kita perhati pun di kalangan pok kita alhamdulillah benda ni beres dah. Kita pakai cuci belaka dah alhamdulillah lah. Hak ni. Sesungguhnya telah terdapat perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mencuci tangan sebelum memasukkannya ke dalam bekas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ada hadis dia ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza staiqaza ahadukum min naumihi fala yudkhilu jadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batas yadahu." Apabila salah seorang daripada kamu semua bangun daripada tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bekas sehingga dia mencucinya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. 3 kali juga ayatnya. Nabi ajar dah kita kan. Ajar. Ini kerana salah seorang daripada kamu semua tidak mengetahui dalam keadaan bagaimanakah tangannya semalam. Kalau kita mudah terjemah tak, dia tak tahu tangan dia tidur mana semalam. Banyak tak ada garu buat itu ni, garu. Garu celah kekeng lah gapo macam-macam lah. Ya macam-macam ala dia ketua mari kata situ kata sini. Jadi tangan yang kita garu tu tadi mestilah najis. Dia jamuh go tu jamuh go ni gapo? Hak goleknya kena cuci sampai 3 kali. Tak secuci pun tak apa, tapi kata nak ayat Islam ni ajar kita sampai gitu mau sekali. Islam tak ada benda Islam tak ajar. Maksud tanah Islam ajar. Nak tidur laki bini Islam ajar. Orang tina kalau tak laki ada rumah tak boleh puasa. Kalau tak minta izin. Orang tina kata ustaz. Orang jatuh ni berdoa. Dia tu tak suruh kita puasa bukan bermaksud kata nak ajak kita tidur sama. Esok tak usah puasa dia kata apa? Nak pergi ajak makan ikan bekok pagi hari. Tak, bukan kita kat bunyi kata lelaki tak suruh puasa tak mikir kat tu sekali. Tak. Nak makan ikan bekok ke, nak makan gula ayam kapung, gula serati kau jaga-jaga sekali dengan bini. Ada bini ni, tahu basah girah dia masa kan. Dia nak romantik jaga-jaga. Kita tak usah. Tu penak tu. Patut kita lelaki cari hak lain kat mula gaduh. Tai pok kita lah gitulah. Orang puan lah. Dia kena jaga hak ada ni. Okey. Barulah bersungguh. Kau lagu mana? Ya masa duk sore ni tak bersungguh mana bila ada dua-dua ni ya badi nak badi. Orang kata lah kita tak tahu. Nak kita tanya. Yang ke-15 sentiasa mencuci kemaluan sebelum berwuduk meskipun tidak berhadas. Tak apa kita baca. Ini adalah kesalahan yang telah berleluasa dalam kalangan orang muslimin pada umumnya. Yakni salah seorang daripada mereka berkeyakinan bahawasanya dirinya perlu mencuci kemaluan meskipun tidak berhadas. Kita mudah je, kaedah fiqh boyak dah. Maknanya hak mana kita yakin? Benda kita bina atas keyakinan, jangan bina atas syak. Lah ni ke rasa-rasa sopo beradah je. Tak yakin tak payahlah. Supaya kita mari jauh-jauh nak semaya, tengok di masjid nak maya ada kain. Boleh ke maya kain ni? Maya tak ada apa-apa. Tak. Orang dak sakut kita tak ada kecuali nampak jelas tahai cicak di atas tu. Tu jelas lah. Lagi mana ni? Tak. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak boleh dihilangkan dengan syak. Jadi kita nak kemah mana? Kita kena bina di atas yakin. Syak batal kau tak batal semaya. Wuduk kita contoh.
Batal kau tak batal? Mana dulu? Ya kira hak mana dulu? Kita yakin ni hak mana dulu dak? Batal dengan tak batal. Mana dulu batal dengan tak batal? Batal dulu kau tak batal? Tak batal dulu. Baru batal. Mula ni ada semaya. Tak? Ada semaya tak batal. Lepas ni baru batal. Jadi bila kita syok lagu tu, kita bina atas yakin. Mana ambil had tak batal lah. Tak payah ambil semaya baru. Supaya kemaluan sini. Lah ni kita, asal kita tak berhadah. Dan kita syok ya. Hadah ke takutnya salah takut. Tak jadi muka kita tak yakin. Tak. Jadi kita bina atas asal dulu. Hak mana dulu? Kecuali kita ambil air semaya kau tak ambil lagi. Hak mana dulu? Tak ambil hak dulu ya. Jadi tak ada air semaya lah. Jadi kena ambil air semaya hak tu. Ya kira hak mana dulu. Supaya kita semaya 3 kopak sudah. Bina mana? Bina hak 3 dulu. Lepas tu hak tu tak apa hak tu. Hak tu kita biasa dah. Hak jara-jara berlaku. Kena kamba pun jadi gagak. Kita semaya maya ngari. Maya Isya. 4 rakaat. Lepas 3 rakaat takmir baca tahiyat. Masuk 3 rakaat ketiga takmir baca tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada orang tegur. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua wisalah belakang. Dan kita ngaji, kita tahu bahawasanya boleh sambung. Mama pun kaya, takmir tak cukup lagi tu. Kecek dah. Boleh sambung dah. Boleh bangun, takmir pun bangun sambung. Kita pun bangun sekarang, tak sambung lagi. Syarat kecek tu jangan lama pula perpisahan dengan majlis salat tadi. Syaratnya ya hadis Zulwajahin. Tak pernah Nabi berlaku sekali. Nabi ni maya 4 rakaat, Nabi maya 2 rakaat. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, aqasarta salah am nasi?" Adakah kamu qasar semaya ataupun kamu lupa ya Rasulullah? Nabi kata, "Dak." Mana dak dua-dua, lupa pun dak, qasar pun dak. Nabi pun bangun semaya, tambah. Jadi sahabat bangun, tambah 2 rakaat. Nah, jadi boleh. Syaratnya ada setengah ulama dabik tidak lebih 6 patah perkataan. Kecek. Tak. Boleh bangun. Tapi kalau kita pergi pahdak nuh dah, tak cukup. Masuk mula royak. Tak cih dah hatu tu. Nah, yang ni mana boleh dah. Tapi bila berlaku walaupun kita tahu boleh, bila berlaku sebuah salah nak buat kena. Awak aku mana ni? Ya jadilah gitu. Pernah berlaku sekali balas ke Allah hamba. Masa tu hamba tak ada. Makmum cerita lah. Ahli Jumaat cerita. Ya atas malas tak berlaku sepuas ni. Apa cerita hamba ayat ni. Bila berlaku gitu. Ustaz hak mari ngajar. Berlaku gitu. Ada orang sebut lah. Tak cukup. Tuai balasanya tak lebih kok. Tuai balas apa? Pakar. Lepas wisalah. Pakar turun hak tahu moyah lali. Tak tunggu lama dah. Hak lain pun subah salah. Takmir alhamdulillah memang kata takmir ya ustaz. Engkau ya tahu, ya baguslah sembahyang. Hak lain kepah-kepah lepas-lepas tahu nak buat gana. Akhirnya takmir hari sudah sembahyang. Hak lain tak sudah sembahyang. Nak ayatnya barang biasa ngatak biasa bila berlaku ke jara-jara sekali kita serah kekok nak buat kau tak siap buat, nak buat kau tak siap buat. Ya kena berlaku sekali baru kita itu. Patut ustaz akan teranglah. Ustaz hak baik ngajar kita betul berlaku hak lain pun tak berani nak tegur. Takutnya marah kat ustaz. Ada. Patut baru ayat basic tak cukup ustaz. Tak apa kita tambah. Bangun semaya. Patutlah lepas semaya tu mungkin ustaz akan syarah pula lah. Baru kita yakin berlaku sekali tu. Tapi jangan ngeling. Ngeling mata pula. Dia tak boleh supaya kita jihad fi sabilillah. Mati syahid tu orang nak berlaku. Tapi jangan pergi sengeling. Tembok ambok. Tak boleh. Dia kena ngelok daripada musuh. Kena alhamdulillah. Tak kena sipi kena. Kena peluru tepi tu. Allah rugi tak kena. Bukan kata kita nak kita hedak. Tak boleh. Sengeling kita haram pula. Itu Islam. Dia sengeling tak boleh. Tapi nak dia dibatlah benda-benda ni kadang-kadang Tuhan anugerah kepada kita setiap perkara. Jara-jara berlaku.
Bila Tuhan beri perkara tu, kita boleh belajar daripada suatu perkara tadi. Jadi kita yakinlah benda hak Tuhan uji kita gapo semua tu benda-benda Tuhan nak didik, nak tarbiyah kita secara direct. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni apa Tuhan ni kan Nabi ni yatim piatu. Tak poya-poya nak makhluk ni orang Syamah buat Nabi dah. Bapa Tuhan jadikan Nabi ni yatim piatu. Patutnya kena ada mak pok lah nak bimbing ni apa semua ni nak jadi orang hebat. Tak. Sebab Tuhan kata, ulama kata Tuhan apa ni? Tuhan tak sewi ada campur tangan manusia dalam mentarbiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara tarbiyah hawa Nabi mapok tak ada, menyebabkan beliau baginda menjadi cekar. Lepas tu Allah Taala takdirkan Nabi ni pera kambing, mengembala kambing. Dan semua nabi-nabi sunnah dia pera kambing. Bapa tak pera muka lain, pera itik, pera serati, pera kuba, tak, pera kambing. Ame ingat seorang orang berkata sebab pera kambing ni, kambing sekor ni nate payah hajar. Nate payah hajar. Buktinya gapo kambing ni nate payah hajar? Ada kita tengok orang buat serkah kambing. Ada tengok buat serkah kambing. Tak ada. Rima beken-beken. Ada ke buat serkah rima? Boyo duduk dalam sungai tu, beken-beken. Tak. Orang boleh hajar boyo, tapi siapa masa gomo tu juga tengok beruk, aku tengok beruk. Beruk jangan tebing deh, walaupun jinak orang tua dia, okey. Dia siapa masa dia gomo tu dia. Naik minyak. Pokap pun hamba tu. Naik mesau dia lah tokai beruk. Kan? Beruk tu bodoh gitu tu, tu akhir je dah beruk tu duk gitu je. Deh. Hari tu naik minyak, gomo tu berdua lagi dekat ke kamu. Oh, habis nalah. Nak ayatnya. Nanti ni pun you kena beringat juga walaupun baik-baik orang duk perah ulah ke gapo, siapa masanya lapannya kamu, got tu. Nah. Jadi sebab itulah Tuhan ni menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yatim piatu. Ni begitu juga sepuasa ni lah kisah ni. Tuhan jadikan benda-benda kata kerana Tuhan nak ajar kita. Kita sepahabihan ni sikit. Jadi ini adalah kesalahan yang telah berleluasa di kalangan orang-orang Islam pada umumnya. Yakni salah seorang daripada mereka berkeyakinan bahawa dirinya perlu mencuci kemaluan meskipun tidak berhadas. Kita tidak yakin, cuma syok je. Yang betul dalam masalah ini adalah sesiapa sahaja yang telah mendapati waktu solat sedangkan sebelumnya dia tidur ataupun ketuk, hendaklah dia berwuduk dan tidak perlu mencucikan kemaluannya. Lainlah orang salisil bau. Tak, orang hak dedah waktu tubik kecing sama tu. Orang tina apa lagu tu hak istihadah. Ya kaedah orang dedah ni dia tak boleh ambil air sembahyang lalu. Ya kena tunggu masuk waktu. Lepas tu ya cuci. Lepas tu wajib kena cuci. Cuci. Lepas tu nak tepek lagu mana pun tak tahu. Nak berplastik kau lagu mana tak tahu kata. Tepek ambil air semayah, dia semayah lalu. Tak. Lepas tu untuk semayah karang, cuci pula. Itu orang yang pesen dedah tu ubik sokmo, itu lain lah. Mungkin dia yakin dah, memang pesen dia tu ubik sokmo. Duduk sementara tu ubik, Tak. Ini buat lagu mana tak tahu. Orang tina mudah, orang jantan nak bakal pepoh, payah kan. Sesiapa yang bertetangga dengan perkara ini, maka dia telah melakukan bid'ah dalam agama Allah. Sebab apa? Dia memberat-beratkan diri dia. Islam kan mudah, jangan memberat-beratkan diri kita. Kita tengok orang waswa ni ke, siang ambil air semaya kalah dekat berjeruk. Allah tak imedek semaya dah. Tak imedek semaya, dia ada berdoa itu lagi. Begitu juga hak ni dia akad takbir. Allah. Tak imedek waladhdallin, lepas tu habis baca surah duk mai Allah lagi, tak imedek pun rokok. Mudah-mudah boleh. Nah. Seterusnya perkara itu hanyalah timbul daripada khawatir semata-mata. Adapun jika seorang Islam ingin buang hajat sebelum berwuduk,
maka dalam keadaan seperti ini dia wajib mencuci kemaluannya dan membersihkan tempat untuk buang air kecil dan buang air besar. Ini tak apalah hak yakin. Hak tadi syok saja. Jadi syok kita bina atas hak yakin lah. Syok tidak mengganggu keyakinan kita. Cuma kita pesi was-was memang gitulah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.